Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Fiza, Janam. seronok nampak hari Jumaat ni. Ni tengah buat apa ni? Okey, ini namanya apple cider, orang putih panggil. Masam bau dia. Orang Melayu cakap cuka apple. Okey. Lepas tu letak dalam 2-3 sudu ni kan. Ni saya nak cerita lah. Saya ni badan saya macam belon. Macam yoyo. Okey. Kejap turun, kejap naik. Saya ni tak boleh makan. Kalau saya makan dia memang naik membulat-bulat. Jadi kadang-kadang maklumlah umur makin meningkat kan Rina kan. Ya. Saya takutlah juga kadang-kadang nak buat diet yang tak seimbang. Jadi saya tengoklah petua Jennifer Lopez ni, dia hari-hari setiap pagi ikut petua Jennifer Lopez Fiza tak rupanya. hilangkan pada boncit. So dia minum apple cider ataupun cuka apple ni dengan madu. Dengan madu. Lepas tu dia perah limau sikit, perah lemon sikit. Okey. Okey. Lepas tu dia letak serbuk cayenne. Serbuk cayenne, serbuk cili ni. Tuang sikit. Kan? Tuang sikit sebab cili tu panas so dia boleh burn lemak kita. Okey. So dia kacau-kacau-kacau. Minum. Kena minum. Okey, saya tunjuk sikitlah minum kan. Sebab sebenarnya madu ni banyak khasiat. So bila dicampurkan dengan cuka apple dengan serbuk cili ni, memang dapat banyak khasiat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya percaya kadang-kadang bila kita mengamalkan madu ni sebenarnya ada banyak khasiat dia, menambahkan tenaga, antioksida dan juga menjadi salah satu cara untuk kita sentiasa kelihatan awet muda. Saya belum kurus lagi lah hari ni. Tak apa, kena amalkan hari-hari. Tapi mungkin nak tahu juga, saya bau cuka apple tu masam tapi rasa dah dicampur semua bahan tu. Sebab tu dia kena campur semua, tertambah lemon lagi supaya dia ada rasa macam masam, ada rasa manis sikit, ada rasa macam masin sikit. Okay, tapi Kak Fiza, ini menyentuh bagi mereka yang boleh mengambil madu asli ni macam tu saja. Ada juga dalam kalangan kita yang tak boleh, dia kena guna cara alternatif yang lain. Betul. Tapi kalau cara yang lain tu, kita kena tanyalah dengan pakarnya. Khabar baik Rina dan juga Fiza Sabjahan. Penuh. Tadi kata nak nyanyi. Sebenarnya saya nak menyanyi, tapi sebenarnya saya tengok awak minum madu tu. Rasa madu tu sedap Fiza, Rina. Tapi macam manalah rasa wanita bermadu? Hey! Suka bermadu. Saya tak boleh nak jawab soalan tu sebab subjektif. Subjektif. Madu di tangan kirimu. Kanan lah. Kanan. Racun di tangan kananku. Bolehlah Datuk. Okey, kita duk cerita-cerita madu ni. Nak cerita juga produk D-Herbs ni. Ada ke kandungan madu dalam produk D-Herbs? Kebetulan pula hari ni bila kita cerita pasal kebaikan madu, ada 1001 macam kebaikan madu. Jadi saya tampilkan satu formulasi yang paling terhebat dekat produk saya ni, iaitu jus perawan gold Fiza Sabjahan. Kita ada madu kat sini. Tengok tu. Ada madu. Ini senang, tak payah campur. Tak payah campur-campur. Jadi kepada semua penonton setia untuk hari ni, tahun baru, azam baru, baju saya pun baru. Berkelip-kelip. Saja Rima Rozani lagi. Fiza ada tak? Tentulah ada. Dan yang paling penting, jus perawan gold ni diformulasikan untuk tahun ini, kita menambahkan juga teknologi nano dalam ni. Jadi dia tapis. Dan yang paling penting sebenarnya, jus perawan gold ni rasa dia masam-masam manis. Jadi Fiza, kalau Fiza ni rela di madu ke tidak? Ulang 2 kali dah tu. Kenapa saya? Okey, kalau Datuk tanya saya lah. Kalau saya cakap sebagai seorang wanita, saya rasa macam kalau Datuk tanya saya sekarang, mungkin saya tak rela. Tapi saya tak tahu kalau masa hadapan nanti, mungkin Allah tentukan itu bahagian saya terpaksa terima. Terpaksa terima. Apa pun jodoh ni di tangan Tuhan. Tapi kalau orang lelaki ni biasanya lah Kak Jahoi, Kak Leha, Kak Siti. Pantang tengok wanita kalau macam ni montok-montok cantik jelita, lelaki ni dia geram. Dia nak perempuan cantik, nak perempuan yang ayu. Tapi kalau dalaman kita tak sihat, dalaman kita longgar, dalaman kita kembang, dalaman dia terpancar daripada dalaman. Kalau kita tengok Fiza Sabjahan ni, kulit dia hitam manis.
Ya, tapi muka dia berseri. Saya putih-putih dodol lah. Betul dodol. Sebab minum madu. Betul tak? Minum madu pada kempis. Dalam jus perawan ni pun ada madu. Jadi kepada semua penonton yang muskil, yang tercari produk yang terbaik, yang ada madu, kami beri jaminan ya. Bukan 100% tapi 200% produk saya ada madu asli. Bukan gula merah. Okey. Tapi memang ada dan mendapat iktirafan daripada JAKIM Malaysia Halal. Itu yang paling penting Itu yang paling penting. Bagaimana kalau kita nak lihat keberkesanan jus perawan ni kepada wanita yang mengamalkannya, Datuk? Pertama sekali kalau kita duduk sebelah, kita dapat rasakan dia punya aura. Wow. Dan yang paling penting jus perawan gula ni boleh mewangikan badan. Okey. Yang orang tak tahu, kadang-kadang orang perempuan ni bila dia jalan-jalan, dia keluar rumah dia apa situ, dia ada mengeluarkan satu bau. Okey. Bukan bau ketiak ya Rina. Bukan bau ketiak. Bukan, Bukan, tapi bau badan. Dia mengurangkan. Dan yang paling penting, kalau anda dah kahwin, okey, Rina dah dapat suami dah dapat rasa perubahan tu. Perubahan yang nak rasa macam mana, kena kahwin dulu. Bukan kena amal jus perawan. Sambil amal cari jodoh lah. Cari jodoh. Okey. Lepas tu dah rapat, dah cantik, dah wangi. Dalaman bahagian keintiman pun kena jaga. Okey. Jadi ni cucian dia. Ada pasangannya lah kiranya ni. Ada pasangan Okey, dia. cerita sikit. Macam apa nama kata, kacang dan juga kulit. Ada. Saling perlu memerlukan. Bukan kacang, bukan kulit Bukan. Bukan. Jadi kita dah guna ini dalaman sihat, dalaman cantik. Guna pula dia punya pencuci. Dia punya wangi, dia punya sejuk 24 jam. Macam dalam seluar dalam kita ni ada peti ais. Dia segar bugar. Dia terkejut dengar. Ada masa segar bugar. Kita tak ada cerita pasal tu pun. Kita cerita pasal dalaman wangi segar. Rasanya Rina dan juga Fiza ada benda yang nak ditanya. Okey. Datuk, kalau cakap tentang madu tadi kan, ada orang takut kalau dia mungkin terlalu manis ni mungkin boleh mendatangkan masalah-masalah lain. Tapi adakah ini memang 100% madu asli tadi Datuk cakap dan dia boleh dicampur dengan produk-produk lain ke macam mana? Okey, sebenarnya kadang-kadang kan selain kita boleh minum sahaja, kita pun boleh buat gaya macam Fiza buat tadi. Nak masam taruh lemon. Nak kempes campur mungkin taruh cili sedikit. Sebab saya suka tengok tadi tips tadi, kadang-kadang orang perempuan ni dia kata dah lama guna satu produk tu, dia dah tepu. Tapi dia nak add on lagi sebab dalam ni tak ada cuka apple. Tapi disebabkan saya tengok Fiza cakap guru cuka apple, bulan depan saya nak keluarkan satu jus perawan plus cuka apple. Terjatuh pula rantainya. Macam mana ni wardrobe kita ni, mahal-mahal beli ni. Jadi kepada anda semua, suka dengan saya. Okey, kepada anda semua, jangan nak keluar saya. Tak ada produk saya kempes. Tak, masih lagi segak bergaya. Sebenarnya itu gimmick supaya Datuk tunjuk kalau kebanyakan produk yang Datuk gunakan memang tak payah pakai bengkong. Ya, tak payah pakai bengkong. Kempis Ya, sebenarnya Fiza. Tahun baru saya guna produk saya. Dan saya nak bagi penonton hari ni semua kan, bukan saja kita membeli produk tapi belajar bagaimana ingin orang kata lebih cantik, menawan, terutamanya menggunakan produk Dihab. Dan yang paling penting Fiza Jahan dan juga Rina. Harganya hanya berharga RM34 saja. Baru nak tanya. Untuk jus perawan. Jus perawan. Tahan berapa lama ni? Baru nak tanya. Tahan sebulan, Rina. Awak pun kena guna walaupun awak ni masih single, Fiza pun single mingle. Dia bukan je untuk suami orang nak kahwin, tetapi juga baik untuk mereka yang masih single. Tak kisahlah ibu tunggal ke, tak tinggal ke, meninggal pula. Dia boleh guna. Semua orang boleh cuba. Dan yang paling penting dia mendirikan wajah. Apa pun dia dah okey dah tu. Masa dah habis. Kita kan faham lah ya. Dengar Q. Dengar Q. Jemput saya lagi lah. Saya InsyaAllah. sangat dijemput pada tahun ni. Terima kasih banyak. Dan yang paling ingat, produk saya akan bersiaran hari Jumaat dan saya adalah Raja Kosmetik satu Malaysia. Okey, kita daripada tadi asyik bercakap pasal khasiat madu je kan. Lepas ni kita nak panjangkan lagi topik khasiat madu ni. Jadi saksikan. Terima kasih Datuk. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Wanita hari ini. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Suami nak bermadu,
Tak boleh kot. Kalau nak makan madu, boleh. Bermadu tu no. Memang bukan untuk I. Sorry, cari orang lain please. Bermadu, pandangan I, totally I memang tak sokong. Nak bermadu ni tak payahlah. Saya memang tak setuju. Kalau dia berani, cubalah. Biru mega-megamu, ku melihat dua. Kalau dibagi okey. Tapi takut tak masuk rumah kan? Mampu pun tak kot, setia pada satu lah. Kalau dia nak payung mas, saya boleh sediakan. Yang madu yang? Okey. Alahai, kalau tanya kepada golongan wanita, semua jawapannya tidak. Tak bersetuju. Tapi kalau kita bagi soalan yang sama kepada golongan lelaki, wah, masing-masing cuba. Cuba ya. Kalau boleh, nak juga rasa. Tapi ada juga yang takut lah. Takut tak masuk rumah. Takut katanya marah. setia pada yang satu. Setia, Alhamdulillah. Tapi kalau kita cakap tentang madu ni, ia mungkin juga subjektif. Tapi kan Rina, kalau kita bercakap tentang madu ni banyak khasiatnya. Dari segi kesihatan dan juga dari segi berkongsi kasih sayang. Bila kita bercakap tentang berkongsi kasih sayang ni, hari ni kita nak melihat daripada satu sudut yang lebih positif. Sebenarnya kalau ramai yang merasakan bahawa hidup bermadu ni perik, pahit, tapi bagaimana pula pandangan dan reaksi golongan suami yang sememangnya hidup berpoligami? Hari ini kita bawakan dua tetamu kepada anda yang akan berkongsi tentang manisnya hidup bermadu ini. Iaitu kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad. Selamat datang, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam kat tadi. Salam. Doktor, kita juga nak ucapkan tahniah kepada isteri-isteri Doktor kalau dalam pluralnya istris. Doktor ada 2 isteri, Doktor ya? Alhamdulillah. Dan juga kita bersama dengan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, juga mempunyai 2 orang isteri. Betul ya? Baiklah. Kita nak bercakap tentang khasiat madu atau khasiat madu. Doktor sendiri melihat mempunyai 2 orang isteri, adakah sebenarnya dalam kehidupan doktor sesuatu yang cukup manis untuk suami tetapi pahit untuk isteri atau bagaimana? Baik, pertamanya sekali bila kita bercakap sebagai hidup bermadu ni, kalau tanya isteri memang tak nak. Kalau tanya isteri memang dia takkan begitu mudah. Ya ke nak bermadu? Silakan. Takkan mungkin kot. Kan sebab bagi orang perempuan banyak perkara yang dia fikirkan. Pertama dia fikirkan macam mana dia nak berdepan dengan keluarga dia, dengan rakan dia, dengan jiran dia, kawan kat tempat kerja dia, apa kata-kata orang terhadap dia kan, dan macam mana pula nanti dia nak berhadapan dengan keadilan yang suami dia mampu ke suami dia, dan benda-benda macam ni soal jawab yang besar dalam fikiran seorang isteri itu yang boleh jawab semua suami saja, iaitu mereka akan cuba lihat kita sebagai suami setahun demi setahun sama ada kita boleh bawa ataupun tak boleh bawa. Jadi kalau kita menjalankan cuba sedaya upaya untuk memberikan yang terbaik kepada kedua-dua keluarga, maka secara perlahan-lahan mereka akan mula belajar menerima, dan ketika itu mereka mula rasakan ada banyak hikmah di sebalik hidup yang bermadu tu tadi. Banyak hikmah ya. Kadang-kadang kalau yang seorang sakit, yang seorang boleh bantu, kadang-kadang anak-anak ni boleh tolong-menolong dan sebagainya. Dan kadang-kadang anak ni juga menjadi pengikat kasih kepada kedua-dua keluarga tu tadi. Jadi insya-Allah lah pada saya bukan mudah untuk diterima, tetapi apabila mula menerima, maka mereka akan rasa banyak hikmah di sebaliknya itu tadi. Bukan mudah nak terima, tapi dah boleh terima, ada hikmahnya. Dan kita juga nak ucapkan tahniah kepada doktor, dah 13 tahun sama-sama kedua-dua isteri berkongsi kasih dan sayang. Dan semalam merupakan ulang tahun yang pertama, ulang tahun isteri dengan isteri pertama, ulang tahun perkahwinan yang ke-14. Tahniah sekali lagi. Yang itu dah 27 tahun tu, yang pertama tu. Alhamdulillah. Dan kalau doktor katakan tadi, saya setuju, bukan semua wanita boleh terima. Kalau doktor bertanya soalan itu kepada saya pada hari ini mungkin tidak boleh menerima hakikat berkongsi kasih dan sayang bersama dengan perempuan lain. Tetapi dalam landscape yang berbeza, ada wanita-wanita ini yang saya kira mungkin jiwanya lebih terbuka, pemikirannya lebih berpandangan jauh, dan doktor juga mungkin boleh kongsikan, doktor juga mempunyai pengalaman yang sama ketika pada awalnya berkongsi, memaklumkan kepada isteri untuk berkongsi kasih dan sayang itu, bagaimana penerimaannya tadi? Alhamdulillah. Baik. Yang pertama sekali, kalau kita ingin menyuarakan persoalan seumpama itu kepada isteri, pertamanya kita kena buktikan terlebih dahulu kepada isteri yang sedia ada bahawa kita ni orang yang capable untuk mempunyai lebih daripada satu tanggungjawab
isteri ya. Jadi itu kalau itu berjaya dibuktikan dan isteri nampak dan dia pun telah banyak dibimbing oleh kita, saya kira isteri tidak akan nampak, dia sentiasa akan menolak ya, akan ada masalah, akan ada rasa kesedihan dan seumpamanya. Tetapi kita kena fahamkan bahawa matlamat yang lebih besar, lebih jauh untuk mungkin keluarga lebih besar, untuk menyebarkan kebaikan kepada, mengongsi bahagia kepada orang lain yang belum mendapat bahagia tersebut ya. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya iaitulah kita juga ingin memahamkan bahawa poligami ini kepada isteri dan seumpamanya, dia ada keperluan, dia boleh jadi ubat kepada sama ada suami, dia boleh jadi ubat kepada isteri sedia ada, ataupun dia akan jadi ubat kepada isteri yang bakal menjadi isteri. Tapi nak jadi ubat tu, dia tak semestinya ubat tu manis. Ubat ni sentiasa boleh jadi pahit. Tapi kena ambil juga. Kalau dah sakit, kena ambil. So, jadi satu ubat tu mungkin dia baik untuk suami saja. Tapi kalau tak ada ubat tu, suami sakit, maka isteri pertama pun akan menghadapi kesukarannya. Maka kerana itulah poligami kadang-kadang boleh jadi ubat pada suami, tapi bukan pada isteri pertama. Tapi bila dah jadi ubat pada suami, suami tu kena buktikan lepas dia berkahwin satu lagi, dia berfungsi dengan lebih baik kepada isteri pertama. Dan juga kepada isteri yang baru. Jadi barulah balance itu akan dapat dan matlamat yang bagus itu dapat dicapai. Yang pertama sekali memang kena buktikan kepada isteri pertama dulu tentang kemampuan kita untuk menerajui dua rumah tangga. Baik, kalau Dr. Asmadi sendiri sewaktu nak menyuarakan hasrat hati, nak memberi seorang lagi teman kepada isteri pertama ini, mungkin dari segi bagaimana agaknya pendekatan yang digunakan oleh Dr. Asmadi sendiri agar penerimaan itu secara positif, bukan sebaliknya? Dia kalau ikut isteri pertama saya sendiri pun dia perlukan masa untuk menerima dan pastinya kesedihan tu kita nampaklah kan, dan risiko kadang-kala pun banyak, tetapi saya sendiri telah melihat bahawa kadang-kadang isteri kita bertindak di luar fikiran kita yang mana kita tak sangka. Kenapa dia bertindak sebegitu? Tetapi bila kita fikirkan balik, isteri bertindak sebegitu disebabkan pilihan yang kita buat, maka dia akan jadi satu rasa simpati, kasihan dan lebih mengambil berat. Jadi oleh sebab itulah maka kita akan lebih cuba tunjuk lagi, buktikan lagi bahawa kita setelah berkahwin itu kita akan lebih bertanggungjawab dan kita buktikan yang kita mampu untuk handle dua keluarga itu tadi. Dan ini yang akhirnya perlahan-lahan maka isteri pun dia belajar menerima. Kadang-kadang isteri dah boleh menerima, tetapi masalah adalah di pihak keluarga. Kadang-kadang keluarga yang mungkin lambat untuk menerima keadaan bahawa isteri kita ni sudah ada suaminya dah ada isteri yang lain. Jadi kadang-kadang keluarga ni yang lambat boleh menerima dan kadang-kadang menggugat kestabilan emosi isteri itu juga. Memberi tekanan kepada isteri. Doktor, sebelum kita nak ke satu lagi bingkisan ni, saya nak tanyakan soalan ini kepada doktor. Adakah selepas mendapat keizinan dan juga penerimaan daripada isteri yang pertama, rasa kasih sayang terhadap isteri yang pertama itu lebih-lebih lagi? Dia sebut rasa kasih sayang ni tak boleh diceritakan secara publik. Kan? Kalau saya kata, lepas tu saya sayang isteri pertama lebih atau saya sayang isteri kedua lebih, itu nanti kecil hati isteri yang sedang menonton ni kan. Tak boleh. Itu adalah kita kena simpan. Tetapi tidak boleh diceritakan. Saya dah berpoligami selama 13 tahun. Tak pernah saya cerita pada isteri saya, saya sayang awak lebih pada yang sana. Ini tips. Kan? Ini tips. Tak pernah. Baik, sebelum kita nak meneruskan perbincangan ni, kami nak kongsikan juga pandangan mereka di luar sana tentang topik kita ini. Apa kata mereka? I love you. Isteri tua merajuk balik ke rumah isteri muda. Kalau dua-dua dia mampu untuk memadu, and then dia ada masa untuk arrangekan masa dengan bini-bini dia. Jadi tak ada masalah benda tu. Jadi bini-bini pun okey, tak ada masalah, boleh berkuah sama semua, tak ada masalah lah. Dia persefahaman tu yang paling penting. Bergantung kalau dia boleh adil, saya rasa okey. Sebab sekarang pun dia punya perempuan lagi ramai daripada lelaki. So poligami okey kot. I tak kisahlah actually sebab it depends on situation. For me, you found another one
friends yang you kan boleh share, sebab you share husband kan, so you boleh share another things, feelings ke, and then you boleh discussing, so the more the merrier lah actually. So I rasa kalau setiap orang buat, dia akan biasa, so benda ni dah norm dan semua orang boleh terima lah. Jealous aku kan, tapi benda tu tak salah kan, jadi kena terima lah. Of course lah marah. Siapa suka kita share kan kasih sayang dengan suami, tiba-tiba ada orang lain dengan anak-anak lagi. Benda ni tak patut. Orang yang second wife tu kenalah fikir sikit. Fikir perasaan orang lain juga. Jangan fikir diri sendiri. Dalam banyak-banyak pandangan tu, ada satu pandangan wanita yang cakap dia tak kisah, the more the merrier katanya. Baik, bila kita melihat tentang ataupun mendengar pandangan mereka tadi, ada salah seorang lelaki mengatakan yang penting kena tahu bagaimana nak wujudkan kesefahaman tu. Saya tertarik dengan satu lagi pasangan ini, kalau boleh kita kongsikan artikel ini di Kelantan, Pok Mat. Mungkin cukup popular. Pok Mat ni mempunyai 3 isteri dan saya kira juga Pok Mat tadi ni dia sebenarnya mengamalkan sifat kesefahaman tu apabila meletakkan isteri-isteri di rumah yang berdekatan. Dekat-dekat. Dekat-dekat saja. Isteri pertama, rumah isteri kedua sebelah, kemudian isteri ketiganya. Bagaimana Dr. Zahrudin melihat adakah sebenarnya apabila kita nakkan keserasian antara isteri-isteri ini, perlu kita dekatkan mereka ataupun jarakkan mereka? Baik, dari sudut ini suami dia perlu jadi tunjang yang utama untuk sentiasa buat penilaian. Tidak semua keadaan rumah tangga sesuai untuk dirapatkan dan tak semua sesuai untuk dijarakkan. So ada keadaan dia perlu dijarakkan sikit sebab bila kadang-kadang bila rapat sangat, ada setengah pasangan dia jadi makin cemburu. Bila dia tersalah sembang, tersalah beritahu pengalaman sana sini. Jadi elok kadang-kadang dijarakkan sedikit. So jadi benda ni suami kena pasti, tapi dari sudut security, dari sudut rumah, keadaan rumah memang elok duduk dekat. Duduk dekat macam saya sendiri, jaraknya dalam perjalanan sekitar naik kereta dalam 2 minit lah. Jadi dekat, jadi mudah untuk apa-apa hal. Tapi dari sudut nak kena dirapatkan, dia tengok keadaan. Tapi yang idealnya memang kalau rapat adalah baik, iaitulah bila mereka sudah sampai satu tempoh, satu keadaan, mereka boleh manage mereka punya perasaan, masing-masing dah tahu kat sini do's and don't, jangan cakap ni, jangan cakap ni, jangan tunjuk ni, jangan tunjuk itu. Tapi bila ada setengah yang saya tahu dia duduk satu rumah lagi. Duduk satu rumah, walaupun saya secara peribadi dan berdasarkan perspektif Islam tidak digalakkan. Tapi kalau dah mampu isteri-isteri itu menanggung perasaan cemburu masing-masing dengan begitu hebat sekali, maka tidak ada masalah. Saya kira ini merupakan wanita-wanita hebat. Saya kira hakikatnya bukan mudah untuk menjadi yang pertama dan juga yang kedua. Kerana yang pertama mungkin merasakan bahawa haknya terpaksa dikongsikan dengan orang lain. Yang kedua ini merasakan pula jika dia berkongsi hak dengan orang lain, dia harus pandai membawa dirinya. Jadi dalam konteks nak orang kata menetralkan perasaan yang pertama dan kedua ni. Bagaimana doktor? Pertama, apa yang saya pesan lah kan. Saya pesan apabila kepada yang kedua saya pesan sebab dia orang yang datang kemudian. Jadi dia kena banyak bersabar dan jangan banyak melenting. Jadi kadang-kadang tu saya kata kalau katakan orang nak kata apa ke apa, dia jangan balaslah orang nak kata apa pun kan. Mungkin kadang masyarakat lah apa kan, diam lebih baik kan. Jangan jawab apa-apa, jangan sebab itu adalah perlu daripada kadang orang tak faham yang sebenar tapi orang banyak buat andaian-andaian. Jadi andaian-andaian ni yang bahaya. Jadi lebih baik jangan respon. Dan apabila kita lihat dari segi jarak tadi misalnya juga bila saya nak sentuh tadi, saya dengan dulu jarak jauh. Jauh sungguh jarak daripada seorang dekat Kuala Lumpur, seorang dekat Ipoh. Jadi memang adalah satu perkara yang berat bila berlaku urusan anak-anak dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah apabila isteri pertama saya bersetuju untuk pindah ke Kuala Lumpur dan duduk pada jarak yang agak dekat, maka banyak perkara mudah bagi saya. Sebab apa nak bergerak ke sana ke sini, kadang-kadang masalah anak-anak kan. Dan antara perkara yang saya rasa syukur, kita kena faham satu, pada saya lah kan, isteri nak masuk syurga ni mudah sangat sebenarnya. Sebab apa, dia taat pada apa yang Allah suruh, Rasul suruh, taat pada suami. Jadi taat pada suami, maka terbukalah pintu-pintu syurga untuk dia. Tetapi suami nak masuk syurga ni, ya Allah, nak kena pastikan isteri bagus, nak kena pastikan anak-anak bagus. Tetapi suami
mengharapkan doa daripada anak-anak. Maknanya anak-anak yang soleh tu boleh tolong dia nanti bila dia mati. Dan sebab tu bila saya berpoligami, saya nak ramai anak. Berapa anak doktor? Setakat ni 8 lah. Alhamdulillah kan. Rezeki 8 dan 3 lelaki. Jadi saya memang mengharapkan dalam ramai-ramai tu adalah nanti yang doakan saya sebab doa dia yang boleh tolong saya di akhirat nanti. Dan alhamdulillah maknanya dengan adanya poligami ni saya berpeluang untuk ramai anak. Alhamdulillah, itu rezeki namanya ya doktor. Tapi kalau kita lihat dalam landscape hari ini memang rata-rata sukar untuk menerima walaupun realiti kehidupan kita memang ada dalam kalangan masyarakat kita yang hidup berkongsi kasih ini. Bagaimana sebenarnya kalau kita nak melihat sendiri kehidupan yang perlu dikongsi sama rata ini adalah perlu wujudnya rasa adil itu. Bila sebut rasa adil, adakah dari segi nak memberikan segala keperluan dan sebagainya itu juga perlu sama rata ataupun mengikut kepada keperluan masing-masing. Kalau ada anak 3 dilebihkan ataupun ada seorang anak ini dikurangkan, bagaimana agaknya? Mungkin doktor? Yang pertama sekali, adil dari sudut pembahagian isteri ini adalah adil dari sudut pembahagian material. Dan anak tak masuk dalam kamus kita sebenarnya. Anak adalah dia ada separate nafkah. So anak tak boleh kita masuk. Jadi isteri saja. Isteri pertama, isteri kedua, katalah isteri pertama dapat 1,000, isteri kedua ada 1,000. Tak boleh kata isteri pertama ada 4. Sama Yes. Dari segi rumah bagaimana? Dari sudut rumah, sebab rumah tu dia campur untuk isteri dan untuk anak. Kalau isteri pertama ada ramai anak, maka rumah tu besar. Besar bukan sebab isteri pertama, tapi sebab anak-anak tu punya portion juga. Jadi itu dah dikira adil. Maka sebab itulah orang luar, maka hukumnya saya nak nasihatkan kepada semua wanita-wanita yang menonton, khususnya lelaki biasanya tak kecoh sangat. Wanita kalau dengan mana-mana orang, mana-mana selebriti, mana-mana ustaz, mana-mana sekalipun berpoligami, tak payah kita campur tangan, doakan sahaja. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi kata, sebaik-baik seorang Islam dia tinggalkan benda yang tak ada urusan dengan dia. Malah ahli keluarga tu selepas seorang contohnya adik ke abang nak poligami, bernekat poligami, beri nasihat saja dan tak perlu hentam isteri sana, hentam ini, buat andaian. Sebab keadilan ni orang luar tak akan tahu dan kita tak akan beritahu kepada orang luar sebab dia tak ada sebab dia nak tahu. Contohnya kita rumah mungkin katalah beza, tapi rumah ini kecil sikit sebab mungkin ada sebahagian suami dia bagi belanja lebih pada ini sebagai portion ganti kepada rumah. So jadi ada benda tu takkan nak beritahu, nak publicize. Kira-kira jadi nak bagi bukti pula. Sebab tu orang luar adalah banyak membuat dosa kalau dia campur tangan rumah orang sampaikan isteri-isteri ni kecil hati bergaduh sebab orang luar punya mulut. Malah keluarga pun. Keluarga walaupun you keluarga, you tak ada hak. Ini rumah you, ni rumah dia. You doakan saja. Itu dia. Jadi tak bolehlah cakap macam sebenarnya kan I tengok rumah bini pertama tu ataupun katalah macam ada pula yang hari muncul, tu nampak suami awak kat pavilion contohnya macam tu. Tak boleh lah macam tu kan. Satu lagi contoh yang misal ada suami, saya ingat ada seorang artis yang ustaz juga, dia masuk ke gambar dia dengan 2 isteri dia. Orang tengok gambar tu sampai isteri pertama, isteri kedua dia rapat sikit 1 inci pun orang tu dia rapat. Padahal benda tu tak disengajakan dan tak perlu pun kamu orang ramai untuk kecoh benda seumpama itu. Baik, kita ada banyak sebenarnya nak bincangkan lagi tentang khasiat madu ini, tapi kita nak berehat seketika. Wanita hari ini. Senangnya dalam hati kalau beristri 2 seperti dunia. Ana yang empunya kepada istri tua, kanda sayang padamu. Kepada istri muda, I say I love you. Istri. Semalam saya menikah lagi satu, Pak. Alhamdulillah. Bapak tak marah, Pak? Apa yang Bapak nak marah? Anak jantan. Selamat bergantian baru. Allah panjangkan usia Bapak mertuaku. Amin. Saya rasa Fiza, kalaulah suami-suami di luar sana ada bapa mertua macam tu, senang kerja dia. Siap mendoakan semoga umur bapa mertua tu panjang. Dan kalau kita tengok daripada siri piramid ni, bermakna pada zaman dahulu lagi memang dah ramai orang pun yang mengamalkan poligami. Dan sebenarnya Rina, ada juga kajian yang telah dijalankan di United Kingdom yang mengatakan bahawa mereka yang berpoligami ini mempunyai jangka hayat usia yang lebih panjang. Untuk suamilah poligami mampu lanjutkan usia seorang lelaki. Wow. Macam mana tu doktor, saya pun tak tahu terkedu. Itu dari segi kajian mungkin dan
saya doakan kajian tu satu perkara yang tepat lah kot. Sebab bila umur panjang ni banyak perkara. Baru tadi pagi bercerita dengan isteri pertama saya, kebetulan giliran dia isteri pertama. Dia kata ada ustaz kata kalau nak mati dulu biarlah isteri mati dulu, jangan suami mati dulu. Sebab apa? Senang kalau isteri mati dulu, suami boleh masuk sampai ke liang lahat. Kata dia boleh tolong mandikan jenazah dan sebagainya kan. Jadi pada saya panjang usia ni kajian. Tapi kita pun memang bagi orang yang macam saya yang bukannya jenis kuat beribadat pagi petang siang malam ni, Nabi memang suruh doa panjang usia supaya bila kita panjang usia sikit-sikit pun jadi banyak juga ibadatnya. InsyaAllah. Saya pendapat saya panjang usia pada lelaki itu mungkin ada rasionalnya lah. Kerana bila seseorang itu berpoligami, seorang lelaki ni biasanya dia fokus dia kepada satu benda tu lebih kurang kadang-kadang ya. Tapi bila dia ada 2 atau lebih isteri, biasanya dia punya sensitiviti itu lebih tinggi daripada biasa. Itu kalau seorang lelaki yang bertanggungjawab lah. Maknanya dia akan fikir ni, gambar ni, cakap macam ni, semua dia, maknanya dia sentiasa syaral. Dalam bahasa Arab syaral, maknanya otak dia sentiasa gerak tau. Jadi orang yang otak dia aktif, memang dia akan lambat nyanyuk dan panjang umur lah. Alhamdulillah. Gitu. So, jadi ada kemungkinan sama juga macam dia punya rasa feeling dia bersama ada 2 family. Family ini, lepas tu yang ini. Bila dah ada 2 family, biasanya kalau kita dengan satu family itu sahaja, dia ada hambar, dia ada down lagi banyak daripada up kadang-kadang lah ya. Tapi bila ada 2 ni dia tak sempat nak down, dia up. Dia sempat down dekat sini up. Dia down jadi up saja. Jadi dia punya feeling tu good. Berbunga-bunga je. Sempat saya baca di laman Sesawang dan juga di blog-blog mengatakan bahawa ketika mengetahui suaminya ingin membuka satu lagi cawangan yang lain, jadi isteri pertama ni yang selepas bersalin tak jaga berat badannya, tak menjaga perut suaminya dari segi masakan dan sebagainya, mula orang kata memperbaiki dirilah, jaga badan untuk suami, masak, menguruskan rumah tangga dengan lebih baik lagi kerana dia rasa ada cabaran di situ. Adakah itu satu perkara yang betul? Satu perkara sebenarnya kita kena faham kepada isteri bahawa dia bukan soal apabila suaminya dah mula nak mencari seorang lagi itu, dia bukan soal apa ni sebab yang pertama tak menarik ke apa. Mungkin ada lelaki yang bagi alasan yang sebegitu, tetapi pada saya, sebab saya tak pernah lihat itu sebagai satu alasan. Sebab kalau tanya saya di peringkat awal perkahwinan pun saya tak terfikir satu hari saya akan berpoligami pun. Kan, tetapi bila datang waktunya kan, maka ketika itu datang kemahuan untuk kita berpoligami dan sebagainya. Malah sebenarnya isteri kedua pernah tanya saya, apa kurang isteri yang pertama? Saya kata tak ada kurang. Jangan tanya apa kurang pun, memang tak ada kurang saya kata. Tetapi kehendak saya secara peribadi sendiri saya katakan. Jadi di situ saya rasakan bahawa tak perlu takut sebab kebanyakan lelaki apabila sampai seruan dia untuk berpoligami, kadang-kadang kita kena faham kalau dah begitu takdir dia, dihalang jadi, tak halang pun jadi. Jadi oleh sebab tu kita kena belajar, isteri-isteri perlu belajar untuk menerima bahawa hakikat hidup bersuami isteri ini, maka peluang untuk suaminya itu mungkin satu hari kahwin seorang lagi tu peluang tu ada. Sama ada kata dia nak marah ke dia nak melenting ke dia nak apa sekalipun, ruang itu mungkin berlaku kepada dia. Jadi kena ada sedikit ruang untuk dia bersedia. Daripada sekarang jangan tiba-tiba bila berlaku magaikan satu gunung yang menghempap diri dia. Berkerut daki saya. Cuma saya sangat bersetuju. Maknanya dia bukan apa-apa kelemahan kepada isteri pertama. Sebab bagi saya, orang yang keluarga yang suaminya isteri pertamanya ada masalah, orang itulah yang tak layak sebenarnya untuk berpoligami. Dia isteri yang berjaya, yang dia telah berjaya bentuk, bukan soal tubuh, bukan soal rupa, itu semua sangat subjektif. Mungkin pada orang luar dia tak, tapi pada suami dia adalah sebagai satu benda yang memberi keamanan yang berbeza. Itu kita dengarkan pandangan daripada Dr. Zahrudin dan juga Dr. Asmadi, sudut pandangan seorang suami. Kita nak dengarkan seorang lagi pandangan yang berada di talian ketika ini, Puan Safia yang merupakan isteri kedua. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Safia? Baik, Alhamdulillah. Baik, dah berapa lama sebenarnya hidup bermadu ni? Baru lagi dalam setahun lebih. Okey. Mula-mula nak hidup bermadu tu, ketika itu adakah Puan Safia memang dah bersedia untuk berkongsi kasih, berkorban jiwa dan raga bagaimana? Okay.
pada mulanya memang tak boleh nak terima lah. Okey, macam-macam fikir lah masa tu. Sebab masa tu saya ada kerja sendiri, apa semua. Kemudian saya tengok keikhlasan suami dan juga kesungguhan dia, dan saya terimalah. Maknanya saya kena bersedia daripada fizikal saya, mental saya. Yang pertama mental lah. Untuk kita bersedia segalanya untuk menghadapi situasi begini. Puan Safia dan juga isteri pertama bagaimana hubungan? Adakah baik? Alhamdulillah, setakat ini kami bersahabat. Maksudnya macam kalau suami keluar outstation, keluar bekerja, saya akan bawa dia pergi keluar, beli barang. Dan macam baru ni, dia baru lepas bersalin kan. Jadi masa dia dalam proses nak pergi klinik, nak untuk check up apa semua, saya yang tolong bawa. Macam itulah. Puan Safia, itu persahabatan sekarang. Ketika mula-mula nak mendirikan rumah tangga ketika itu, adakah Madu, Puan Safia ataupun isteri pertama tu memang mengetahui tentang status itu? Masa awal kahwin tu, pada bulan pertama sahaja yang dirahsiakan. Kemudian saya cakap dekat suami, dia cakap dekat dia, dia untuk fikir pada masa jangka panjang lah. Pada untuk masa hadapan, saya kata, tak boleh begini, dia cakap kan. Nanti awak yang susah kalau tahu kemudian hari. So pada mulanya saya pindah ke mari. Mantu saya yang jemput lah untuk tumpang dahulu kat rumah dia. Sebelum saya dapat cari rumah sendiri. Puan Safia, dah setahun hidup bersama dengan suami dan juga isteri pertama ni, pernah tak timbul ada sedikit rasa cemburu dan sebagainya? Cemburu tu itu perasaan kan. Tapi kita kena pandai untuk bahagikan perasaan tu macam mana. Bukan pada semua tempat untuk cemburu, sebab kita kena tahu tanggungjawab seorang suami macam mana. Baiklah. Terima kasih Puan Safia. Kami doakan semoga terus bahagia kekal hingga ke akhir hayat bersama-sama Madu dan juga suami, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Baiklah, kita dah sampai di penghujung perbincangan ini. Mungkin sedikit rumusanlah daripada Dr. Asmadi dan juga Dr. Zaharuddin. Baik, apa yang saya nak katakan bahawa kita masyarakat Malaysia dah perlu sampai ke tahap kita perlu lebih dewasa dari segi pemikiran tentang kehidupan berkeluarga ni. Dan jangan kita fokus hanya mencari buruknya poligami bermadu ni. Tetapi kita cuba cari hikmah dan kita juga kena belajar mula menerima bahawa masyarakat kita semakin lama semakin ramai yang mengambil langkah-langkah yang sebegini. Dan kita mungkin 10-20 tahun yang akan datang, mungkin sekarang pun kita boleh tengok hampir semua kawan yang kita ada mesti ada yang bermadu. Jadi sebab tu kita kena mula menerima lah. Sedikit pada Dr. Zaharuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, berpoligami atau bermadu ni bukan satu kelebihan, bukan satu kekurangan. Dia adalah biasa-biasa. Macam juga orang yang bermonogami. Dia ada peluang untuk bahagia, dia ada peluang untuk tidak bahagia. Dan jangan kita salahkan kebahagiaan dan ketidakbahagiaan itu kepada monogami atau poligami. Dia pada orang yang bawa. Orang yang bawa itu adalah tunggaknya adalah suami. Dan suami kena buktikan dengan isteri yang sedia ada, dia mampu dan layak, barulah dia boleh berfikir kepada yang kedua. Jangan dengan pertama pun terang-terabur, yang fikir yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Wallahualam. Dan juga bergantung pada nakoda kapal lah orang katakan. Eloklah nakodanya, elok jugalah pelayanannya itu, insya-Allah. Baiklah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tamu kita. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Wanita hari ini. Hari ini. Hari ini kita dah pun berkongsi pengisian yang saya kira dapat memberikan input kepada penonton wanita hari ini. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk bersama kami di Dataran 1 Malaysia, Klebang, Melaka. Bersempena dengan Carnival AJL yang di mana semua panelis-panelis AJL akan berada di sana. Jadi anda jemput datang beramai-ramai kerana mereka akan menghiburkan anda dengan lagu yang bukan bertanding di peringkat akhir, Rina. Tetapi lagu-lagu yang khusus dimainkan untuk anda, lagu-lagu populer mereka. Baiklah. Dan Rina, sebenarnya kita harapkan untuk para penonton semua anda mendapat sedikit manfaat daripada topik yang kita bicarakan pada hari ini. Sebenarnya bukan kita nak menggalakkan golongan lelaki ni untuk bermadu, tetapi kita juga nak bercerita dalam lanskap ataupun konteks bagi mereka yang dimadukan ini. Hakikatnya bukan mudah untuk jadi isteri pertama, berkongsi kasih dan sayang mereka bersama dengan insan lain. Dan saya kira isteri kedua ataupun ketiga juga, diri mereka juga tak minta untuk berkongsi kasih dengan suami orang. Jadi dah mungkin itu yang tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi saya kira yang paling penting adalah peranan suami itu
itu sendiri dan melihat kepada kemampuan mereka. Dan salah satu mungkin ciri-ciri dia suami tu kena jadi suami yang legend lah. Okey, kalau suami legend tu saya membayangkan suami yang memang mampu untuk menguruskan anak-anak dengan baik, pandai masak. Kalau isteri sakit boleh hantar pergi ke hospital, menyediakan perlindungan rumah segala-galanya dengan lengkap dan juga baik. Itu sebenarnya akan kami kongsikan pada hari Isnin nanti. Adakah anda merasakan suami anda merupakan seorang suami yang legend? Dan kami akhiri wanita hari ini untuk hari Jumaat ini dengan satu video klip istimewa daripada Ahmad Dhani, Madu 3. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Oh seperti dunia ada yang punya kepada istri tua, kanda sayang padamu. Oh kepada istri muda I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk ada kawin 3. Mesti pandai pembohong, mesti pandai tamerang. Oh tetapi jangan sampai ai pecah tembelang. Dalam hati kalau beristri dua. Oh seperti dunia ada yang punya kepada istri tua, kanda sayang